So, ini adalah soalan dari Terengganu, kertas matematik tambahan bagi paper 1. Okey, soalan 1. Diberi X tolak 3, X tolak 6 adalah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik ni memang kalau macam dia punya beza sepunyakah, memang main tolak saja. Okey, jadi kita boleh tahu saya cara membuat soalan 1A, iaitu di sama dengan sebutan kedua tu X tolak 3, kita tolak dengan sebutan yang pertama. Jadi jawapan dia akan menjadi negatif 3. Gitulah itu. Okey, soalan B. Seterusnya, jika X ialah sebutan ke-15 dan hasil tambah bagi 20 sebutan pertama ialah Y, ungkapan X dalam sebutan Y. Saya kasih cantik dulu lah. Dibilang sebutan ke-15 ialah X. Begini, kalau hasil tambah bagi 20 sebutan yang pertama ialah Y. Okey, basically kalau janjang aritmetik tu dia ada dia punya formula bah. Macam ini, kita kasih masuk dalam formula dia dulu bagi sebutan ke-15. Sebutan ke-15 sama dengan A tambah N minus 1 ke D. Jadi kita kasih masuk saja. Kasih masuk apa yang ada dulu A. N is 15 minus 1 is D adalah negatif 3. Jadi X bukan T15 is X, maka kasih masuk to X, sini adalah jadi A plus 14 negatif 3. Jadi kalau kita mau kasih cantik, A minus 42. Saya mau dia punya A sebelah kiri dan dia punya X dan nilai yang lain di sebelah kanan. Sebabkan saya mau kasih masuk nilai A sini pergi sebut hasil tambah bagi 20 sebutan yang pertama punya formula, dalam dia ada A juga. Jadi begitulah cara saya ungkapkan X dalam sebutan Y. Okey, kita kasih masuk, kita kasih pindah-pindah X plus 42. Okey, jadi ini adalah kita punya nilai A. Lepas tu, untuk hasil tambah bagi sebutan bagi 20 sebutan yang pertama, dia punya formula adalah N over 2 2A kurungan N minus 1 punya D. Ya, lebih kurang begitulah itu. Jadi kita kasih masuk saja. N tu adalah 20, S 20 adalah Y. Kita kasih masuk tu nilai A, iaitu X plus 42. N adalah 20. 20 minus 1 ialah 19 lah. Kejap, sorry ya, sini adalah tambah. Patutlah nampak lain saya rasa. Jadi 19 darab dengan D adalah negatif 3. Ini kita boleh kasih selesai. Lepas tu dalam dia kita boleh kasih cantik. Darab dulu ini pun darab. Lepas tu ini tambah. Begitu. Sepatutnya tidak kesalahan lah. Ya. Jadi maka 2X tambah 84 tolak 57. Lepas tu kita boleh tulis, kita boleh kasih masuk darab tu and then kasih settle. Jadi jawapan dia akan tinggal Y sama dengan 20X tambah 270. Jadi saya mau X tu di sebelah, saya mau Y tu di sini. Kita kasih pindah-pindah saja. Jadi ini pindah di sini jadi negatif. Lepas tu 20 dia darab dengan X kan, dia kalau dia pindah jadi bahagia.
Jadi memang jawapannya akan jadi begini. Nah, begitu saja untuk soalan ini. Oke? Soalan 2. Raja 2 menunjukkan sebahagian graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuadrat tolak 8x plus c dengan keadaan e dan c ialah pemalar. Oke. Soalan 2e. Nyatakan julat nilai x jika fx adalah lebih kecil ataupun sama dengan kosong. Jadi dalam soalan itu kita boleh anggap bahawa kan dia begini mah. Dia begini. Kita boleh tulis sebagai P lebih kecil ataupun sama dengan X lebih kecil ataupun sama dengan Q. Kenapa saya tulis begitu? Sebab nilai fx memang lebih kecil daripada kosong. Jadi kalau maksud begitu, kita tengok bahagian bawah sahaja. Dia mau julat nilai x. Kalau dia sama dengan kosong sampai bawah, memang nilai ini saja dia mau betul. Jadi dia punya bahagian sini dia mau berapa julat nilai x dia. Begitu betul. Di sini sampai sini. Jadi sebab itulah kenapa saya tulis begini nilainya. Saya harap kamu faham lah. Oke? Soalan 2b, ungkapkan julat nilai e dalam sebutan c. Sebab sebelah sinilah. Dia mau julat nilai e. Nilai e ni nak, kau nampak ni, dalam sebutan c. Kalau soalan yang mau begitu, kita boleh, bukan kita boleh, kita memang pakai itu pembeza layan. Nah, ada 3 tuh. Yang ini benda ni, dia begini, dia begini, kita apa? Sama yang satu tuh dia begini, sama dan kosong. Mana satu kita mau pakai untuk ini graf? Nah, itu persoalannya. Oke, dalam soalan ini kita pakai pembeza layan yang pertama lah, yang ini nah. Kenapa? Sebab dia graf ini dia ada 2 punca yang nyata dan berbeza. Kalau yang ini dia tiada punca, dan yang ini dia mempunyai punca yang sama, yaitu dia tangent lah. Dia macam, dia memang begini. Oke, jadi kita memang pakai lah ini dia punya pembeza layan. Kita tulis dulu dia punya fx ax square minus minus x plus c. Oke. Bergerak telepon. Kita kasih masuk nilai dia b tolak 4ac bigger than 0. So, kita kasih masuk jatuh nilai e, b dan c. Macam biasa, main masuk saja. Minus 4. Kalau dia tidak nilai e, jangan tulis 1 ah. Sebab e itu ialah e di sini, maksud saya tuh dia bukan 1. E di sini memang x punya depan. Kalau x punya depan memang e. Itu inilah maksud e dia itu merujuk nilai di depan x ataupun nilai x lah. Ya. C pun sama juga. C merujuk pada pintasan Y. Dalam kes ini dia tidak kasih tahu pintasan Y berapa, jadi kita tulis dia punya C lah. Oke, lepas itu kita kasih cantik. Ungkapkan E dalam sebutan C. Maksudnya saya mau E di sebelah kiri, sebelah mana-mana saja lah. Yang penting dia tidak bercampur sama C. Oke. Kemudian dia begini, 4ac. Jadi kalau ini pindah,
4 sama C pindah pi bawah. Dia akan menjadi bahagi. Okey? Yelah, begitulah betul. Jadi jawapan dia 16, astaga. Sorry ya. 16 over C is bigger than A. Begitulah jawapan dia. Okey, soalan C, buktikan bahawa P plus Q over PQ is sama dengan A per C. Nah, kau tengok dia punya graf tu, punca dia adalah P dan Q. Jadi saya memang boleh tahu yang macam mana saya mau buat ni soalan. Kita pakai yang HTP sama HDP. Okey? HTP punca tambah punca P plus Q sama dengan negatif B per A. Untuk ini negatif B per A, negatif B over A, dia akan jadi 8 per A lah ya. Untuk HDP punca darab punca iaitu C over A, C over A gitu. Jadi lepas kamu dapat ini, kita kasih banding lah, sebab ada sudah kita punya nilai di sini tu, 2 kasih masuk sini saja. Oh, tengok saya kasih masuk. Begitu kan? Jadi kasih masuk lah. 8A bawah dia CA sama dengan 8C. Okey. Ini be careful lah. Ini maksud dia 8 per A dia bahagi dengan C over A. Kalau kita settle sekolah rendah punya style, jangan kasih terbalikan. Kalau sama, jangan kasih cut, maka jawapan akan jadi 8 per C loh. Jadi saya boleh tulis 8 per C sama dengan 8 per C. Maka terbuktilah bahawa P tambah Q per PQ sama dengan 8 per C. Nah, itulah soalan untuk soalan 2. Soalan 3E, diberi 2 kuasa 4X sama dengan R, 2 kuasa Y sama dengan S, dan 4 kuasa 2X tambah Y sama dengan 7 tambah 16X kuasa X. 16 kuasa X, sorry ya. Jadi soalannya ungkapan ada dalam sebutan X. Macam mana saya buat? Ini beginilah. Kalau kau nampak complicated, actually ini bukan soalan yang susah. Kita tulis dulu. Saya mau ini 2 huruf ni dia terlibat, dia wujud dalam sini. Jadi macam mana saya mau kasih wujudkan tu huruf dalam itu? Begitu baik tu. Jadi saya tulis dulu 2x plus y 7 plus 16x. Okey, saya buat sekali gusa. Nampak ni, kalau ini soalan indeks, kalau indeks power dia ada tambah, kita boleh kasih pisah dengan caranya kita kasih darab lah. Macam begini tu maksud saya, kalau kamu nak faham. Darab 4y lah. Okey, ini saya kasih tulis dulu lah 16x. Tapi kan kau tengok tu soalan dia tak ada nombor 4 di depan, semua nombor 2. Jadi macam mana tu? Senang saja begini, kau kasih tukar tu nombor 4 sama nombor 16 tu, pergi kasih 2. Maksudnya kasih tukar, kau kasih ubah dia punya number begini. 2 kuasa 2 adalah 4. Jangan lupa dia punya power di lain lah. Ini pun sama, 2 kuasa 2 punya Y. Ini 16 actually is 2 kuasa 4. Kalau kamu nak faham, pakai kalkulator, pelan-pelan akan mengira sana.
kamu type lah 2 kuasa 2 berapa, 2 kuasa 3 berapa, 2 kuasa 4 berapa. Begitulah cara sama cari nilai dia tu dalam bentuk indeks. Jadi semua ada nombor 2 sudah. Kita boleh saya kasih masuk huruf-huruf dia dalam sini. Saya kasih cantik lah. 4x 2y 7 plus 2 4 Oke, begitu. Nah, ada saya nilai dia. Boleh saya kita kasih masuk. Jadi R times. Nampak nih? Ini actually benda yang sama. Cuma 2 kuasa 2 times y adalah sama dengan 2 kuasa y times 2. Jadi kita boleh tulis begini. Jangan kasih buang 2 dia tu, sebab 2 kuasa y itu adalah S bah. Jangan kasih lupa dia punya kuasa 2. Jadi yang di belakang dia pun sama juga. 2 kuasa 4x sama dengan R. Begitu. So, soalan bilang apa tu sudah tu? Express R in terms of S. Kita boleh buat sudah ini. Ini buat je begini bah. RS square. Ini pindah di sini. Saya mau kasih kumpul R. Lepas tu saya mau kasih faktorkan R. And then kasih express lah. Gitu. Tolak R sama 7. Jadi kalau saya faktor dalam kurungan S square tolak 1 7. Kalau saya kasih kembang, dia memang jawapannya akan memang jadi begini. Itulah kegunaan faktor. And then saya mau R di sini, and then di bawah, pindah di bawah lah. S square minus 1. Jadi jawapannya begini. Begini saja. Simple kan? Dan masuk-masuk saja. So, soalan B pemudahkan. Terus lah, astaga, mau lobet sudah handphone. Oke, untuk soalan ini kita kasih darab dia konjugat saja. Konjugat dia mesti berlainan tanda tanda daripada di bawah dia. Saya tulis dulu lah begini. 2 minus 3 that times 2 plus 3 2 plus 3. Dia tolak ini lagi ya. Kalau walaupun dia single number, tapi kita perlu darab juga dia punya konjugat. Nah, begitulah itu. Jadi kita mau kasih cantik dia 2 plus 3 begini, punya 2 plus beginilah. Mesti mau be careful part ini. Sebab kalau salah sini memang hangpang lah. Ini third times third akan menjadi tidak third. 2 plus 3 3. Kalau kamu kasih settle, pelan-pelan kasih kembang, kamu akan dapat jawaban 7 plus 4 plus 3 1. Tolak 2 plus 3 over 3. Ini times 3 ya. Saya mau kasih sama nilai supaya saya boleh kasih gabung. Ini saya kasih times 3 ya. 3 minus 2 plus 3. Ini saya terus kasih gabung. Saya rasa itu kamu boleh faham. Jadi kita kasih cantik 21 plus 12 plus 3 minus 2 plus 3 over 3. Kita kasih cantik lagi ya ini. Maka jawabannya 21 tambah 10 plus 3 per 3. Itu jawapan akhir. Kan soalan 3 senang saja. Oke, soalan 4 diberi U sama dengan 5, I tambah 2J dan V sama dengan 3, I tambah KJ. Cari nilai K jika E magnitude U tambah V sama dengan 10. Jadi sekarang kita mau, misalnya mau buat, ialah kita kasih masuk dulu itu U sama V, and then kasih selesaikan magnitude dan dapatkan nilai K. Jadi macam biasa, kita kasih masuk dulu itu nilai 5I tambah 2J tambah 3I plus KJ sama dengan 10. Jadi kita kasih ringkaskan, dia akan jadi begini, sama dengan 10. Oleh sebab J ada 2, jadi saya kasih faktor saja. J 2 plus K magnitude 10. Jadi kita mau kasih selesaikan magnitude, kita kasih puncak kuasa, and then letak kasih kuasa 2 tu. Itu nilai I dan J lah. In terms of X, Y. Kuasa 2. Jadi 10. Jadi kita kasih pindah tu kuasa pi sebelah, and then kasih cantik sini, kasih kembang, and then mesti dapat persamaan kuadratik lah. Jadi saya kasih cantik
2 plus K 100. Jadi 64 sini tambah 4, sini 4K plus K square 100. Jadi saya kasih cantik lagi, tambah 4K minus 32 equals to 0. So pakai kalkulator faktorkan, maka K akan bernilai 4 dan K akan bernilai negatif 8. Oke, itu untuk soalan E. Soalan B, 2U tolak V selagi dengan paksi X. Istilah paksi X ini dia selagi di sini batu. Jadi apa kita mau buat? Kita kasih samaran kosong itu Y. Kijap bawah, saya kasih masuk dulu dalam sana. Jadi U itu 5I tambah 2J tolak V. V itu 3I plus KJ. Ini kekurungan lah. Oke. Saya kasih cantik. 10I tambah 4J minus 3I tolak KJ. Oke. Kasih cantik dia punya nilai 7I plus 4J tolak KJ. Oke, nampaknya ada J, ada dua benda di sana. Kita mau kasih faktor itu J. Maka 7I plus J 4 tolak K. Oke, dalam bentuk ini kan biasanya dalam koordinat kan ini I dan ini I ialah X, J itu adalah Y. Jadi istilah dia selagi dengan paksi X, saya mau kasih ambil itu Y sama dengan kosong. Begini. Jadi ambil ini nilai 4 tolak K sama dengan kosong, maka K akan dapat 4. Itulah nilai bagi K untuk soalan B4. Jadi kalau selagi dengan paksi X, ambil Y sama dengan kosong. Kalau dia jawab selagi dengan paksi Y, ambil X sama dengan kosong. So, itu adalah untuk soalan 4. Oke, soalan 5. Selesaikan persamaan serentak yang berikut. Oke, kita anggapkan ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan kedua. Oke, kalau saya ini kan, kalau cara saya lah, asal saya nampak nih benda ini kan, saya mau kasih cantik dulu. Jadi dari persamaan yang kedua, X per Y tolak 2Y per X tambah 1. Saya salin dulu lah, begitulah itu. Jadi saya mau kasih hilang dia punya Y, saya mau kasih hilang dia punya X. Maka kita kasih palan-palan lah, kita darab Y dulu. Makanya X tolak 2Y square per X tambah Y sama dengan kosong. Oke, lepas itu saya mau kasih hilang dia punya X di sini ya. Jadi saya darab X balik. Makanya X kuasa 2 tolak 2Y square tambah XY sama dengan kosong. Oke, jadi ini akan membuatkan kita punya persamaan yang ketiga. Gitu lah itu. Oke, jadi dari persamaan pertama tuh kan, kita kasih cantik dulu lah. Saya mau dia punya Y itu ada nilai di tepi dia. Jadi kunun saya tulis beginilah. Dari 1 Y begitu begini. Oke, saya mengungkapkan dia Y. Jadi 5 tolak 2X. Jadi sekarang saya sudah nilai Y. Jadi kita kasih masuk saja itu nilai Y dia dalam persamaan yang ketiga. Makanya dia akan jadi beginilah. Square tambah X 5 tolak 2X sama dengan kosong. Oke, ini kita boleh kasih selesaikan macam biasa. Kita susun X di sebelah kiri dan nilai dia di sebelah kanan. Oke, pelan-pelan kita buat begini. Kita kasih kembang dulu macam biasa dia bilang. Ini 2 kan didarab ini mah. Jadi saya mau kasih kembang dulu. Baru in the end saya kasih darab masuk itu 2 di dalam sini. Begitulah itu. Oke, jadi ini kita boleh kasih masuk darab 5X tolak 2X kuasa 2 sama dengan kosong. So kita kasih cantik semua. X tolak 2 X kuasa 2 tolak
2 kurungan 25 25 tolak 20x tambah 4x kuasa 2 tambah 5x tolak 2x kuasa 2. Kalau kamu tidak yakin lah mau darab terus ataupun kamu boleh buat satu-satu lah ya, kita mau jimat masa mah. Jadi kata satu gini lah nih cara saya buat. Oke, lepas ada saya nilai semua, kita kesejakan masuk itu 2 pergi sini dalam pengurangan dia itu. Jadi kita kasih darab dulu 40x tambah 8x square ya, makanya sekejap, minta maaf ini negatif 2 mah. Jadi kalau negatif 2 darab 25 dia akan jadi 50. Negatif 2 darab negatif 20x dia akan jadi positif 40. Kalau negatif 2 dia darab dengan 4x square, maka di sini akan jadi negatif. Gitu lah itu. Astaga, careless mistake ya. Begitu, oke. Lepas itu kita kasih cantik lagi. Kasih cantik dia sebaik mana mungkin. Gitu lah orang bilang tuh. Biarpun beda, yang penting kamu paham. Oke, jadi lepas itu ambil kalkulator, tekan. Mau cari nilai x mah. Jadi dia akan jadi begini. Makanya saya boleh tahu saya punya x adalah sama dengan 10/3 dan 5/3. Lepas dapat nilai x, kita kasih masuk dalam persamaan di sini tuh, di sini. Di sini lah nih. Kita kasih masuk sini. Jadi kunun kasih masuk sejalah macam biasa. Masuk x ke dalam persamaan y. Begitulah itu. Lepas itu kamu kasih masuk macam biasa, y sama dengan 5 tolak 2 x dan 10/3. Jadi jawabannya adalah negatif 5/3. Yang kedua punya y 5 tolak 2 5/3. Begitu. Jadi kita kasih settle, dia akan jadi begini. Ya, saya rasa begitu lah itu. Jadi jawaban dia untuk persamaan serentak ini, x ialah 10/3, y ialah negatif 5/3. Jadi x sama dengan 5/3, y sama dengan 5/3. Gitu lah itu. Oke, jadi ini adalah untuk soalan 5. Oke, soalan 6 diberi bahawa cot theta sama dengan 1 per punca kuasa t square minus 1 bagi pi lebih kecil ataupun sama dengan theta lebih kecil ataupun sama dengan 2 pi. So 4, bukan, 6. 6 cari sin theta dalam sebutan t. Oke, kalau tengok persamaan dia bagi itu adalah cot theta kan. Saya mau tukang pergi tan dulu, lepas tu senang sudah kita mau tukang pergi sin. Jadi dalam buku teks ada formula macam mana mau tukar cot pergi tan. Jadi ini adalah formula ni. So dari formula ini saya boleh tahu sudah apakah nilai tan theta bagi cot di sini. Jadi kalau kan anda faham, saya tulis beginilah. T square minus 1 sama dengan 1 over tan theta. Maka tan theta akan bersama dengan puncak kuasa t square minus 1. Oke. Tan theta di sini maksudnya kalau dalam segitiga sini theta mah. Jadi sini adalah 1, sini t. Kalau tan toa opposite ejection. Opposite ejection. Opposite ejection. Jadi di sini memang t square minus 1. Jadi dari sini kita boleh cari nilai sin. Nilai sin adalah puncak kuasa t square minus 1 per t. Itulah itu dia punya nilai. Tapi jangan lupa itu tanda negatif. Kenapa saya cakap dalam kuadran sini semua positif, sini sin, sini tan, dan sini cos. Kalau tan tu kan motor pergi sin,
sin di sini adalah negatif dan cos pun sini negatif. That's why saya tulis sini ada tanda negatif. So ini telah menjawab soalan 6A. Oke, soalan 6B. Nilai T jika sin theta sama dengan cos theta. Cos theta. Kita tahu soal nilai sin theta, kita kasih masuk saja. T square minus 1 over T. Cos theta di sini. Cos K, ya, adjacent and hypotenuse. Jadi kalau apa sama tulis ini, yaitu 1 per T. Oke. Lepas kamu kasih sama, kita boleh kasih cancel apa yang sama. Jadi kalau kita kasih cancel ini sama ini. Makanya yang tinggal cuma T square dan 1. So puncak kuasa 1 kita kasih pindah di sebelah, maka yang dia jadi kuasa 2. Lepas tu negatif 1 pindah di sebelah jadi tambah 1 lah. 1 tambah 1. Jadi T will be 2 positif negatif begitu. Begitulah jawaban itu. Sebab kalau kuasa 2 ni pindah di sebelah jadi puncak kuasa 2. Kita dah tahu kalau nilai dia positif kan negatif. Jadi itu begitulah saya tulis tuh. Untuk ini adalah soalan untuk B1. B2 sin theta sama dengan negatif 35 per 3. Oke, macam biasa kasih masuk nilai dia. T square minus 1 over T sama dengan negatif 5 per 3. Oke, yang ini mau kasih hilang macam mana? Kita kasih kuasa 2. Kita kasih kuasa 2 dia. Oke, jadi yang tinggal adalah T square minus 1 over T square sama dengan 5 per 9. Jadi kita dapat silang saja 9 T square minus 9 5 T square. Jadi dari sini kita boleh nampak itu adalah persamaan kuadratik. Kita kasih cantik lah macam biasa. 4 sini 9. Faktorkan dia 2T tolak 3 kosong. Ya, jadi T akan begini nilai dia. Jadi itulah nilai-nilai bagi T untuk ini soalan. So ini adalah soalan 6. Alright guys, so sekarang saya akan buat soalan nombor 7. So, diberi Y sama dengan 4X tolak 1 per dengan X square tolak 3. So, dia kata dekat dalam ni dy dx sama dengan 2G. So, kita tak payah susah-susah lah, kita integrate je. So, kita nak dapatkan Y, kita keluarkan dia akan jadi 2gx sama dengan Y. Simple kan kat situ. Sebabkan 2 ni kita darab, maknanya dia akan jadi 2 darab dengan integrate gx. So kita boleh letakkan 2 kat luar. So nak mudahkan dia, kita bahagi je 2 terus. So y per 2 sama dengan integrate gx. So kita masukkan je lah nilai y. So 1 per 2, sebab y 1 per 2 darab y sama dengan y per 2 lah. So takut ada yang tak faham, so kita masukkan je per dengan 2. Alright, so ni sama dengan gx. Okay. So kita dah dapat dah nilai untuk integrate gx. So kita masukkan je nilai dia, integrate dia. Soalan dia nak kita cari 1 integrate negatif 1 gx dx. So dalam situasi ni dia dah siap dx lah sebenarnya, saya lupa tulis. So kita masukkan je nilai 1 dekat atas, negatif 1 kat bawah. Untuk gx dx sama dengan, so kalau dalam integrate ni kita kena letak kurungan besar macam ni lah, yang segi petak punya. Okay, kita masukkan je nilai dia 4x tolak 1 x square tolak 3. So nilai dia 1 negatif 1. Alright, so kita masukkan je nilai dia. Sekarang ni kita masukkan 1 per 2
1/2 darab dengan 4, 1 tolak 1 per 1 kuasa 2 tolak 3. So 1 kuasa 2 ni tetap 1 juga macam mana pun. So nilai dia tolak dengan nilai seterusnya 1/2 4 negatif 1 1 per dengan negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 ni macam negatif 1 darab negatif 1. Basically dia sama dengan 1 je lah. So kita letak je nilai dan kita selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama kita akan dapat dia negatif 3/4. Yang kedua kita akan dapat dia 5/4. So kita tolak je macam biasa dan akhirnya kita tengok negatif 3 tolak 5 per dengan 4. So negatif-negatif kita akan dapat negatif 8/4. Kita boleh pemudahkan dia dengan lebih cantik. Kita akan dapat negatif 2. So untuk jawapan pertama 1 gx dx sama dengan negatif 2. Alright. So ini adalah untuk soalan 7A. 7B diberi bahawa 2 fx dx sama dengan 8 dan yang kedua 31 hx dx sama dengan 7. Okey, kenapa saya tulis balik walaupun dah ada kat atas? Ini untuk kita mudah faham apa yang dia nak tanya. So soalan pertama dia minta 2 5 3 fx dx. So kalau kita tengok kat sini dia terbalik tau. Dia terbalikkan benda ni. So macam mana kita nak selesaikan dia? Alright. Awesome. First kali kalau korang rasa benda ni senang, korang boleh guna. So teknik aku guna, dia ada rumus dia. Kita boleh guna 5. X dia 5 sebab dalam nilai dia kita akan gunakan macam, contohlah kita letak apa-apa pemalar di depan, X tolak dengan pemalar kedua, apa-apa nilai Q, X sama dengan 8. Di mana X tu kita letak ni lah, maknanya 5 kat sini, 2 kat sini, dia akan jadi macam tu. Last sekali kita akan dapat 8. So kita nak cari pemalar di depan ni dulu. Pemalar ni sama tau, salah ni. Pemalar ni sama. Sebab pemalar depan tu kan macam kita letak kat dalam soalan ni tadi, kita tengok pemalar dia adalah sama, nampak ni. Pemalar digunakan adalah yang sama. Nampak? Semua sama. Cuma nilai X sahaja ditukar. So macam dalam soalan ni saya gunakan 5x sebab nilai yang pertama dia 5 tolak dengan 2x sama dengan 8. So ini adalah soalan pertama yang timbul. Tapi kita tak tahu berapa nilai pemalar tu. Saya gantikan pemalar tu kepada x lah supaya nampak lebih jelas. So pemalar tu yang nilai pertama adalah 5, kedua adalah 2. So kita tolak je macam biasa, negatif 3x sama dengan 8. So kita dah dapat pasti iaitu pemalar dia sama dengan negatif 8/3. Okay. Negatif. Saya tak perasan. So kita dah dapat pasti pemalar dia adalah 8/3. So pemalar dia kita gunakan nilai untuk integrate dia. So 8/3 X nilai atas dan bawah kita tukar kepada 3 2 dan 5. Di mana depan tu masih ada 3. Kita letakkan saja 3 kat depan. So dia akan jadi macam ini. So kita masukkan je nilai 3 8/3 2. Yang pertama tolak dengan 3 8/3. X je kita ganti dengan 5. Kita selesaikan lah macam biasa. So 8 darab 2 kita dapat 16. Tolak dengan 8 darab 5 kita dapat 40. So jawapan akhir dia sama dengan negatif 24. Ini adalah soalan pertama. So soalan kedua, cari P jika 3 1 Hx tambah Px dx sama dengan 15. Okay. First sekali korang kena faham yang benda ni dia dua benda. Dia jadi macam, so dia nak kita cari nilai P. So cara nak cari nilai P, kita mula-mula kita masukkan je nilai dia. Saya tulis di belakang ya.
di mana-mana kertas lain saya rasa. Alright, di sinilah. Alright, ya. So, diberi soalan dia 3, 1 HX tambah PX sama dengan 15. So, kita dah ada nilai 31 HX, iaitu dekat dalam jadual, dekat dalam soalan dibagi sama dengan 7. So, kita masukkan je nilai dia 7. 7 tambah PX. Kalau boleh kita jangan buat macam ni lah, tapi saya guna teknik ni sebab saya faham macam ni. So, kita letak di X ke depan, ya. Sama dengan 15. So, kita alihkan sekecil ke sebelah. So, dia akan dapat dx sama dengan 15 tolak dengan 7, kita dapat 8 lah. Sekarang macam biasa, saya kata tadi, saya akan carikan pemalar dia. Macam mana kita nak cari pemalar dia? Tak payah susah-susah dia. Kita tengok dia soalan dia. Kita integrate dia jadi satu benda. So, ini 8. Kita boleh tukar dia. Kita cari dulu nilai dia. Px sama dengan 8. Di mana integration dia adalah 3 dan 1. So 3x tolak dengan x sama dengan 8. So kita cari nilai dia. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. So ini kita punya pemalar dia. Maknanya kita yang akan guna untuk px. Tapi kita boleh tukar 4 ni kalau dalam bentuk dalam bentuk dy dx. Dalam bentuk dy dx dia nilai dia adalah 4. Tapi kita nak cari nilai untuk y saja. Maknanya kita nak cari nilai asal dia sebelum dia bertukar menjadi dy dx. So, dalam pertukaran dia kita kena kekalkan P. So, P kita akan naikkan dia. So, dia akan jadi 2 kuasa 2. P naik ke atas lah 1 per dengan 2. Sebab 2 dah naik. So, nilai ni sama dengan 8 tadi. So, kita terus tukar je. Dia jadi P X kuasa 2 per dengan 2 sama dengan 8. Kita masukkan saja nilai-nilai X dia. Nilai-nilai yang kita ada 3 dan 1 lah. Kita masukkan P 3 kuasa 2 per dengan 2 tolak P 1 per 2 sama dengan 8. Kita mudahkan semua. Kita darab semua dengan 2 dulu supaya cantikkan dia. So P 3 kuasa 2 9 tolak dengan P1 dapat P 8 darab 2 untuk cantikkan nombor. Kita dapat 16. Alright. So kat sini kita dapat 8P per dengan 16. So P sama dengan, kita turunkan je, 16 per 8. Kita akan dapat 2. So jawapan di akhir dia nilai P sama dengan 2. Alright, itu saja. Soalan 8. Hakim mengeluarkan 4 biji guli dari sebuah kotak yang mengandungi 5 biji guli putih dan 6 biji guli hijau. Kurun dibilang dalam satu kotak ni ada 5 biji guli putih dan 6 biji guli hijau. Dia kasih keluar 4 biji kunun. Okey. Diberi X ialah pemboleh ubah lawak diskrit mewakili bilangan guli putih yang dikeluarkan. Senaraikan nilai-nilai X yang mungkin. Okey, tengok sini. Pemboleh ubah lawak diskrit ini maksudnya dia adalah satu-satu biji lah tu dikeluarkan. Diskrit memang, kalau kamu, ini contoh graf diskrit lah. Dia begini. Dia satu-satu nilai punya bah. Kalau selanjang, dia punya graf begini tuh, semua titik, semua garisan ini mewakili satu titik punya lah. Jadi dia bilang X ialah bilangan guli putih yang dikeluarkan. Kalau guli putih itu kan dalam kotak tuh ada 5 biji putih. Kita boleh tulis sebegini. X 0 1 2 3 4.
Okey. Kenapa saya tulis 5? Sebab soalan dibilang dia cuma kasih keluar 4 biji saja. Kita mana tahu kalau betul-betul lah kunun semua 4 biji guli itu semua warna putih. Jadi inilah jawapan yang dapat menerangkan kenapa biji guli yang dia dapat tu tidak semestinya semua putih. Kadang-kadang kalau dia cabut 4 biji putih itu kan, kadang-kadang dia dapat 0 biji guli putih, ataupun 1 saja, ataupun 2, 3, ataupun semua dapat biji guli yang warna putih bah. Begitu maksud dia tu. Jadi X sama dengan dalam kurungan 0, 1, 2, 3, 4 tu. Itu saja. Okey. Soalan B. Raja 8 menunjukkan graf taburan binomial. Dia begini. Begitulah itu. Okey. Jadi soalan B1, ungkapkan P X lebih kecil ataupun sama dengan 2 dalam sebutan S dan T. Okey. Ungkapkan ini. X sama dengan 2. Kalau dia adalah 2 kan, kamu tengok sini. Kalau dia 2 kan, kamu tengok di sini saja. Kita melang darah di sini, lepas tu dia pergi sini. Kunun dia punya nilai tu kan 0 pergi 2. Nilai yang ini bang. Cuma mana yang tekanan tu kan S 5/72 sama dengan T. Sekarang kamu faham lah. Nilainya di sini adalah 2. Jadi jangan kamu kisah yang nombor 3 ni. Sebab kalau 3 ni kan dia membawa nilai ini bah. Ini yang saya tidak mau. Saya mau yang dalam 0 sampai 2 saja. Kita tulis begini. Untuk soalan B1, 2 sama dengan S tambah 5/72 tambah T. Lepas tu kan kita ada satu formula untuk ni soalan. Saya kasih tahu dulu. Px sama dengan R sama dengan NCR PRQ N tolak R. Ya, itulah itu. Jadi untuk ni soalan, kalau kamu mau kasih faham lagi kan, kalau dia punya PX kunun lah kamu akan dia faham. Begini, dia mau dalam 2 kan, jadi 0 is bigger than 2. 0 is smaller than 2. 1 pun begitu juga. 2 tu sama dengan 2 lah. Jadi ini nilai ini. Kita tengok dari sini graf dia. Mana yang tekanan sejak 0. Ini 1. Dan sini 2. Jadi dibilang ungkap sejakan ekspres saja. Jadi inilah jawapan kamu nih. Itulah itu. Oke. Untuk soalan B2, cari nilai P. Rencana kita mau cari nilai P ya. Kalau kita mau cari kan, kita perlu pakai ini formula by ini. Nilai P, kalau dia sebut nilai P, dia memang sentuh semua nilai di sini dan semua nilai sini. Begini. 3C3 P ada 3, 1 tolak P, 3 tolak 3. 3 pilih 3. Maksudnya dia pilih semua. 3 punya sini 3 aja. Kita ambil ini nilai 1/25/216.
Oke. 3C3 itu kan memang sama dengan 1. P kuasa 3. Oh, tengok ni. 3 tolak 3 sama dengan kosong. Jadi apa-apa nombor yang kuasa dia kosong memang confirm jadi 1. Salin macam biasa. Kita mau cari nilai P. P pergi sini 125/216. Pindah itu punca kuasa 3 125/216. Maka jawabannya akan jadi 5/6. Itulah untuk soalan 8. Nomor 9E. Buktikan bahawa tan X sama dengan 1 tolak cos 2X bagi sin 2X. 1 tolak 2 sin 2X bagi 2 sin X cos X sama dengan 1 tolak 1 tambah 2 sin 2X. Ni kita boleh potong. Ni jadi sin, ni jadi 1. So, ni boleh potong. Ni boleh potong sama dengan sin X cos X sama dengan tan X. Proven. Okey, 9B selesai persamaan ini untuk kosong lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2 pi. So, kita boleh nampak ni ialah sama dengan ni. So, just gantikan tan X tu sama dengan 5/7. So, tan 2X sama dengan 5/7. Tan X dengan plus minus square root 5/7. So, tan X ialah 0.84515. So, X ialah 40.20 dan 220.2. 9C1 lagarkan graf ni untuk ni. So, cos tu kan kita bertukar pergi tan X. Bentuk dia gini kan. So, dia mau dalam 2 pi punya range dia. Jadi kita kena buat 1, 2, 3, 4. 4 kali punya berdapat range 2 pi. C2 seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar graf yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ini. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Cakapkan dia bersilang. Dia tidak bersilang. So, kita kena pakai infinity punya titik sebab dia bersilang. Dan dia punya bentuk dia tu kan untuk dapat nilai dia tu kan kita kena buat equation macam X 1 tolak cos 2X bagi sin 2X sama dengan pi. Jadi tan X sama dengan pi X. So, dia infinity. So, dia punya garisan tu tidak akan lurus. So, garisan dia akan jadi gini. So, dia punya titik persilangan ialah 1, 2, 3, 4. Untuk soalan 10, diberi bahawa X adalah pembeli ubah rawat dari taburan normal. Roman 1, cari nilai sisian piawai dan keadaan Px lebih besar daripada 2 sama dengan 30%. So, perkara yang pertama, kita mesti tukar dulu 30% kepada nombor bulat. So, dia akan dapat 0.3. Seterusnya, tukarkan nilai X kepada nilai Z score dengan menggunakan formula Z sama dengan X tolak min bahagi sisian piawai. Okay, P dalam kurungan, gantikan nilai Z lebih besar daripada 2 tolak dalam kurungan. Nilai min di sini adalah -5 bahagi dengan sisihan piawai sama dengan 0.3. Seterusnya 0.3 kita rujuk jadual kebarangkalian dan akan mendapat nilai iaitu 0.524. So 2 tambah 5 bahagi sisian piawai sama dengan 0.5
524 dan sisian piawai adalah sama dengan 13.36. Untuk soalan yang kedua, hitung P negatif 5 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada negatif 1. Okey, untuk soalan ni, kita mesti gantikan nilai X kepada nilai Z score dengan memasukkan nilai X ke dalam formula yang akan menjadi negatif 5 tolak dalam kurungan negatif 5 bahagi sisian piawai iaitu 13.36 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada negatif 1 tolak negatif 5 bagi 13.36. Seterusnya akan mendapat 0 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0.2994. Tekankan kalkulator dan akan mendapat P dalam kurungan 0.5 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0.61768. Untuk mendapat nilai 0.61768 tolak dengan 0.5 dan dapat nilai iaitu 0.11768. Untuk soalan B, dalam kuis matematik, Sarah hanya meneka jawapan untuk N soalan dengan kebarangkalian bahawa jawapannya betul untuk mana-mana soalan ialah P. Roman 1, cari nilai P jika min dan sisihan piawai jawapan yang dijawabnya dengan betul masing-masing 5 dan 2. So, min sama dengan 5 dan sisihan piawai sama dengan 2. Okey, untuk mencari nilai P, kita akan gunakan formula min sama dengan NP dan juga sisian piawai sama dengan punca kuasa NPQ. So, min kita iaitu 5 sama dengan NP. Manakala sisian piawai kita 2 sama dengan punca kuasa NPQ. Pindahkan punca kuasa, dia akan jadi 4 sama dengan NPQ. Seterusnya kita boleh gantikan nilai NPQ daripada persamaan yang pertama ke nilai NPQ dalam persamaan yang kedua. So, dia akan jadi 4 sama dengan 5Q. So, Q sama dengan 4/5. Okay, untuk mencari nilai P, kita boleh gunakan 1 tolak 4/5 yang mana akan jadi 1/5. Untuk soalan Roman 2, sekiranya Sarah menjawab 10 soalan, cari kebarangkalian bahawa dia sekiranya dia menjawab sekurang-kurangnya 1 soalan yang betul. So, sekurang-kurangnya maksudnya P dalam kurungan X lebih besar atau sama dengan 1. Okey, P dalam kurungan X lebih besar atau sama dengan 1 adalah sama dengan 1 tolak dengan P dalam kurungan X sama dengan 0. So, dia akan dapat 1 tolak 10 C0. Nilai P itu 1/500, nilai Q kuasa 10 dan akan mendapat nilai itu 0.8916. Soalan nombor 11. Gunakan kertas graf di halaman berikut untuk menjawab soalan ini. Sebutir batu dijatuhkan dari tebing setinggi 60 meter dari permukaan air. Jadual di bawah menunjukkan jarak batu itu jatuh pada masa-masa yang berbeza. Diketahui bahawa T saat dihubungkan dengan jarak dm dan oleh persamaan D sama dengan E darab TB dengan keadaan E dan B pemalar. Berdasarkan bina jadual untuk log T dan log P. So, untuk dapat jadual tersebut yang saya tulis, kita tulis yang diminta log 10T. So, masukkan nilai-nilai T dalam log T untuk dapatkan nilai dia. Contoh kalau 1.7 dia punya time, lepas tu log 1.7 dapatlah 0.23. So, seterusnya buat saja macam tu. So, untuk log D pun sama juga, buat macam T juga. B pula, plot log 10D melawan log 10T menggunakan skala 2 cm mewakili 0.1 saat pada paksi log 10T dan 2 cm mewakili 0.2 m pada paksi log 10D. Seterusnya, lukis graf lurus penyuaian terbaik. So, plot titik tu menggunakan jadual yang telah dibuat. So, terus gariskan. So, at least dia ada 3 yang berserenjang.
barulah dapat graf yang penyesuaian terbaik. So C, menggunakan graf anda cari nilai A dan nilai B. Kan kita dah bagi persamaan D sama dengan A darab TB. Kan dorang log 10D sama dengan B log 10T tambah log 10A. So TB ni kan kalau kamu kasih log, B ni boleh letak depan, T ni di belakang. So persamaan tu kita boleh nampak persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX plus C. So B ialah M dia, keturunan dia. So C dia adalah log 10A. B tu kan keturunan, so B kita boleh guna titik akhir dan titik awal. So B sama dengan 1.83 tolak 1.114 bagi 0.57 tolak 0.23 sama dengan 69/36 ataupun 2.03. So log A 10A sama dengan 0.64 sebab dia bersilang di paksi Y. So log pindah sebelah, A sama dengan 4.365. So C2, sejauh mana batu tersebut telah jatuh selepas 2.5 second. So D sama dengan A darab TB. Jarak dia, kita kan ada nilai A, B, T dah. So D sama dengan A kita 4.65 darab, dia bilang 2.5 second, so 2.5. B dia 2.03. So solve dapat jawapan 28.04. D pula, cari masa yang diambil untuk batu itu mengenai permukaan air. Kan dia bilang dia jatuh 60 m. So D dia sama dengan 60 m lah kan. Nah persamaan dia, so 60 sama dengan 4.365 darab T dalam kurungan 2.03. So kita solve-kan dia guna kalkulator. So T sama dengan 3.636. Seterusnya untuk soalan yang ke-12. Satu zara bergerak di sepanjang satu garis lurus ke arah kanan dengan lajunya 5. Zara itu mengalami pecutan iaitu S sama dengan 4/2T dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas meninggalkan titik O. Soalan yang pertama, cari fungsi hal laju zara itu. Untuk mencari fungsi hal laju zara, kita mesti mencari, kita mesti kamir persamaan bagi pecutan, iaitu B sama dengan kamir 4/2T tambah C kerana tiada limit. Okey, seterusnya kita akan kamir iaitu 4T tolak 2T kuasa 2 bahagi 2 tambah C, dan dia akan jadi 4T tolak T kuasa 2 tambah C. Seterusnya untuk mencari nilai C, kita tahu bahawa nilai hal laju adalah 5, di mana T adalah kosong. Oleh itu kita ganti masuk ke dalam persamaan yang mana yang akan jadi 5 sama dengan 4 dalam kurungan kosong tolak 0 kuasa 2 tambah C, dan nilai C adalah 5. Oleh itu fungsi hal laju adalah sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah 5. Okey, seterusnya untuk soalan B, dapatkan graf hal laju masa bagi mewakili pergerakan zara tersebut di antara jurat 0 hingga 6. So perkara yang pertama, kita perlu membuat jadual untuk mencari nilai V. Okay, masukkan nilai T ke dalam persamaan untuk mencari nilai V. Okay, sebagai contoh, V sama dengan 4 dalam kurungan kosong tolak 0 kuasa 2 tambah 5, iaitu sama dengan 5. Sebab perkara yang sama untuk nombor 1 sampai 6, yang mana ianya akan dapat 8, 9, 8, 5, 0, negatif 7. Lepas kita sudah mencari semua titik, kita boleh plotkan titik pada jadual dan menggunakan skala yang tepat. Iaitu jadual kita akan jadi seperti
So seterusnya untuk soalan yang ketiga iaitu C. Cari untuk 61 pertama sasaran dalam meter zat tersebut. Okay, kita tahu untuk mencari sasaran kita mesti pamerkan persamaan bagi laju, iaitu S sama dengan pamer 4T02 bahagi 2 tolak T03 bahagi 3 tambah 5T tambah C, iaitu S sama dengan di mana S sama dengan 0 dan T sama dengan 0, oleh itu C akan jadi sama dengan 0. Maka persamaan bagi nilai sasaran adalah S sama dengan 2T02 tolak T03 bahagi 3 tambah 5T. Dan untuk mencari sasaran dalam 6 saat pertama, kita ganti masuk nilai 6 ke dalam persamaan, iaitu S sama dengan 2 dan kurungan 6 square tolak 6 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 dan kurungan 6, dan dia akan dapat 30. Okay. Untuk yang kedua, soalan meminta kita untuk mencari jumlah jarak dalam meter yang berada di zara tersebut. Okey, dalam 6 saat kita tahu bahawa perkara pertama kita mesti cari nilai masa, iaitu B sama dengan 0. So dia akan jadi negatif T02 tambah 4T tambah 5 equals to 0, yang mana T adalah negatif 1 dan T sama dengan 5. Oleh itu T sama dengan negatif 1 tidak dipilih kerana masa tidak ada nilai negatif. Okay, untuk mencari nilai jarak kita mesti membuat satu jadual. Selepas kita membuat jadual, kita mesti mencari nilai sasaran, iaitu dengan menggantikan nilai T 5 dan 6 masing-masing ke dalam formula sasaran 100 per 3 dan juga 30. Seterusnya untuk mencari sasaran, kita mesti membuat satu garis lurus yang berada pada 0, 30 dan juga 100 ke 3. Kita akan mencari pergerakan zara, yang mana pada zara di sini zara bermula dari T sama dengan 0, seterusnya bergerak sampailah ke T yang ke-5 sini dan akan bergerak ke T yang ke-6, itu sampai sini. Oleh itu nilai jarak adalah seratus ke 3 tambah dalam kurungan 100 ke 3 tolak dengan 30, kerana kita ingin mencari, kita hanya memerlukan jarak dari 0 sampai 100, 3 dan daripada 103 sampai 30 dan tambah, dan dia hanya akan mendapat nilai 36 2 ke 3 Nombor 13, Umi Bakery menjual sejenis biskut yang menggunakan 4 bahan PQRS. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi bahan tersebut bagi tahun 2020 dan 2021. Pemberat merujuk kepada kuantiti bahan yang digunakan. Soalan pertama, indeks harga bagi bahan P bagi tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 110. Cari nilai X. Dia sudah bagi P 2001 per 20 ialah 110 kan. So 110 sama dengan, kita fokus dengan P. So X bagi 5.00 darab 100. Jadi jawapannya X ialah 5.5%. Seterusnya B, harga bagi 1 kg bahan R dalam tahun 2021 adalah RM1 lebih mahal daripada harganya yang sempadan dalam tahun 2020. Diberi bahawa indeks harga bagi bahan R
bagi tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 120. Cari nilai X dan Y. Bahan R P2120 ialah 120 kan. And tengok R pula. So 120 sama dengan Z bahagi Y darab 100. Kita mau jadikan dia jadi persamaan lah, supaya kita dapat nilai-nilai diorang. So Y ni kita bawa pergi sebelah, kasih darab dia jadi 120 Y. Dan Z ni kasih darab dengan 100 jadi 100 Z. Ini persamaan dia pertama. Kita cakap sini Z dia mahal RM1 lebih daripada harga yang tahun 2020 punya. So kita dapat simpulkan bahawa Z ialah Y tambah 1. Sebab dia cakap lebih RM1 kan. So ni persamaan kedua. Persamaan kedua masuk dalam persamaan pertama, iaitu 120 Y sama dengan 100 dalam kurungan Y tambah 1. Jadi kita solve dia 120 Y 100 Y tambah 1. Jadi Y sama dengan RM5. So mau cari Z dari persamaan 2. Z 5 tambah 1 sama dengan 6. 13C, indeks gubahan bagi kos membuat sebiji biskut itu pada tahun 2021 berasaskan 2020 ialah RM122.50. 13C, indeks gubahan bagi kos membuat sebiji biskut itu pada tahun 2021 berasaskan 2020 ialah 122.5. Yang pertama, harga sebiji biskut itu dalam tahun 2020 jika harganya sempadan dalam tahun 2021 ialah RM2.5. Dan so bagi P2120 dia 122.5 kan. So 122.5 sama dengan 2.50 per Q bagi 2020 darab 100. So Q 2020 dia ialah RM2.04. Seterusnya C2, dia minta nilai W. First, bahan P dia. P kita sudah jumpa indeks harga dia ialah 110 kan. Ni. Q pula kita kena cari iaitu ni 3.00 per 2.50 darab 100 sama dengan 120. So R pun kita sudah dapat, itu 120. Dan S kita nak cari 100.50 bagi 1.20 darab 100 sama dengan 125. Dia cakap indeks gubahan, the total of those ialah 122.5 kan. So kita kena darab macam biasalah, pemberat darab indeks harga dia. 110 darab 1 pemberat dia. 120 darab 5 pemberat dia. 120 W pemberat dia. 150 W pun pemberat dia. So dia punya pemberat pula, total pemberat dia adalah 1 tambah 5 tambah W tambah W. 5 dalam 110 tambah 600 tambah 270W bagi 6 tambah 2W. 6 ni kita pilih belah sebelah. So 122.5 6 tambah 2W sama dengan 710 tambah 270W. So nanti jawapan akhir dia ialah 1. Untuk soalan 14, Raja Dibo menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat sama U, V, W dan X. Satu kawasan berduri segitiga X, Y, W dipagar menggunakan kawat berduri. Sudut Y, X, W adalah 30 dan panjang kawat berduri X, Y adalah 20.8 meter. Diberi bahawa luas kawasan segitiga X, W, Y adalah 130 meter square. Maksudnya luas kawasan segitiga ini 130. Soalan yang pertama, panjang dalam meter kawat berduri yang digunakan untuk memagar kawasan itu. So maksudnya kita mesti cari panjang bagi WY dan juga XW. Tambah, dan apabila cari nilai, tambah dengan 20.8. So perkara yang pertama, kita tahu bahawa luas
Luas segitiga adalah 130 sama dengan 1/2 panjang XY iaitu 20.8 dan panjang XW sin 30. Seterusnya XW akan dapat nilai iaitu 25 meter. Untuk mencari nilai WY, kita akan gunakan formula WY square sama dengan 20.8 square tambah 25 square tolak 2 dalam kurungan 20.8 dalam kurungan 25 cos 30, dan WY akan dapat nilai iaitu 12.53 meter. Untuk mencari nilai panjang, tambahkan semua nilai sisi itulah sisi segitiga iaitu 20.8 tambah dengan 12.53 tambah dengan 25 dan akan dapat nilai iaitu 58.33 meter. Untuk soalan yang kedua, sudut XYW. So, untuk mencari sudut XYW, kita boleh menggunakan formula sin, iaitu sin sudut XYW bahagi dengan panjang sisinya iaitu 25 sin 30 bahagi dengan 12.53. So, sudut XYW sama dengan 86.03 darjah. Untuk soalan B, satu lagi pagar YZ dipasang menyambungkan bucu Y dan titik Z pada pagar XW dan keadaan YZ sama dengan YW. Soalan yang pertama, lakarkan segitiga XYZ. Kita tahu bahawa titik Z ni dia berada pada pagar XY. So, maksudnya dia ada pada titik Z ada pada garis lurus XW. So, di sini untuk menentukan di mana kedudukan titik tu, soalan bagi tahu bahawa YZ adalah sama dengan YW. So, maksudnya panjang YZ tu adalah sama dengan panjang YW. So, kita boleh gunakan jangka lukis untuk membuat satu bulatan. Dan apabila bulatan tu menyentuh garis yang ada pada titik, menyentuh garis pada garis lurus XW dan di situ adalah kedudukan titik Z. Sebagai contoh, kita buat satu bulatan di sini dengan menggunakan jangka lukis. Dan seterusnya, titik yang bersilang pada garis lurus XY adalah kedudukan Z. So, maksudnya Z itu dekat bahagian sini lah. So, segitiga baharu adalah XY dan Z. Ini adalah segitiga baharu. X, Z dan Y. Yang mana nilai YZ adalah sama dengan nilai YX. Di sini 20.8, 30. Di sini kita boleh cari nilai sudut. Okey. Yang mana 180 tolak 30 dan tolak 86.03 dan dapat 63.97. Okay, so dia titik bahagian sudut bahagian sini dengan sini adalah sama. So, maksudnya kita boleh cari sudut XZW yang mana sudut dekat bahagian sini adalah 180 tolak dengan 63.97. So, dia akan dapat 116.03 darjah. So, dekat bahagian sini 116.03 darjah. Okay, sekarang untuk soalan B pula yang kedua. Diberi bahawa kawasan segitiga XYZ akan dijadikan kolam ikan manakala tanah yang selebihnya digunakan sebagai cucuk tanam. Hitungkan luas kawasan untuk bercucuk tanam. So, maksudnya kita mesti cari luas kebun, iaitu untuk luas segi 4 sama, tolak dengan luas segitiga untuk kolam ikan, iaitu segitiga XZW. So, sekarang ni kita cari dulu luas segi 4. So, luas segi 4 adalah sama dengan so, sisi XY adalah XW adalah 25. So, confirm ni pun 25 lah sebab segitiga segi 4 sama. So, 25 kali dengan 25 sama dengan 625 meter kuasa 2. Okay, seterusnya untuk
mencari nilai segitiga. Untuk mencari luas segitiga, kita boleh gunakan formula luas segitiga. Itu 1/2 dalam kurungan sisi. Okey, kita mesti cari nilai sudut Y yang bahagian sini, yang mana 180 tolak 116.03 dan tolak 30, so dia akan dapat 33.97 darjah. Okey, 1/2 dalam kurungan dua garis yang menyambungkan sudut tu, iaitu 20.8 dan juga 12.53 sin 33.97. So luas adalah sama dengan 72, luas segitiga adalah 70.813 meter square. So untuk mencari luas kawasan yang untuk bercucuk tanam, so luas keseluruhan iaitu 625 tolak dengan 72.813. So maksudnya luas kawasan untuk bercucuk tanam adalah 552.19 meter square. Okey, untuk soalan yang ke-15, gunakan kertas graf di halaman berikut untuk menjawab soalan ini. Sebuah kilang mengupah X orang pekerja asing dan Y orang pekerja tempatan. Berdasarkan kekangan berikut, yang pertama, bilangan pekerja tempatan iaitu Y boleh melebihi bilangan pekerja asing X selebih-lebihnya 60 orang. Maksudnya Y lebih kecil sama dengan X tambah 60. So ini untuk yang pertama. Kita boleh pindahkan X ke sebelah dan dia akan jadi Y tolak X lebih kecil atau sama dengan 60. Okay, yang nombor 2, nisbah bilangan pekerja tempatan pada bilangan pekerja asing. Tempatan maksudnya Y kepada bilangan pekerja asing iaitu X adalah sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan 3/5. So Y lebih besar sama dengan 3/5X. Okay, soalan A, tuliskan kesamaan yang kita buat, iaitu yang pertama Y tolak X lebih kecil sama dengan 60, dan yang kedua iaitu Y lebih besar sama dengan 3/5X. Seterusnya untuk soalan B, kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlori dalam graf di halaman berikut. Tulis kekangan tersebut dalam perkataan. Okey, oleh itu kita boleh cari persamaan bagi kekangan yang ketiga, yang dimana kita tahu bahawa sini dia merupakan titik kosong 160 dan titik sini adalah 160 kosong. Iaitu kita boleh mencari nilai percerunan M equals to Y2 minus Y1 bahagi dengan X2 over X1. So dia akan jadi 160 tolak dengan kosong bahagi kosong tolak dengan 160. So dia akan jadi negatif 1. Kita tahu bahawa pintasan Y adalah 160. So persamaan adalah Y sama dengan negatif X plus 160. Okay, dalam kes ni kita tahu bahawa graf ni dilorek ke bawah, so maksudnya, dan garis adalah garis padu, so maksudnya lebih kecil atau sama dengan lah. So persamaan bagi rantau yang ketiga adalah Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 160. So pindah ke sebelah, dia akan jadi Y tambah X lebih kecil atau sama dengan 160. Okay, seterusnya untuk soalan C, pada graf pada halaman berikut bina dan lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga kekangan itu. Okay, so kita tahu ada dua kekangan, iaitu Y tolak X lebih kecil atau sama dengan 60 dan Y lebih besar daripada 3/5X. So kita akan bina satu jadual, masukkan nilai X dan Y yang sepadan. Okay, setelah mendapat nilai koordinat bagi XY, kita boleh letakkan
Dan seterusnya graf akan jadi seperti ini. Okey, pada graf lurik rantau yang memenuhi ketiga kekangan. So, kita tahu kekangan yang pertama tu dia lebih kecil sambil bawah. Di bawah. Dan Y itu lebih besar sambil atas. Maksudnya kekangan tu adalah di sini. Sebagai okey. Seterusnya untuk soalan D. Gunakan graf yang dibina di C, cari bilangan maksimum pekerja asing yang dapat diubah. So, kita tahu bilangan maksimum pekerja asing maksudnya adalah nilai X. Cari bilangan pekerja asing iaitu nilai X yang dapat diubah. So, maksimum. Kalau maksimum, saya cari dulu yang paling tinggi lah. Sekarang graf bilangan pekerja asing adalah 100 orang. Penjelasan itu soal nombor 2. Jumlah maksimum gaji harian yang perlu dibayar jika klien itu membayar 15 sehari untuk pekerja asing. Maksudnya 15X tambah dengan 30 hari untuk 30 ringgit sehari untuk pekerja tempatan. So 30Y. So maksudnya kita cari titik maksimum iaitu dalam graf 50 110. Saya masukkan ganti nilai. So 15 dalam kurungan 50 tambah dengan 30 dalam kurungan 110. So dia akan jadi 4050. Oleh itu nilai jumlah gaji maksimum sehari adalah RM 4050.